boleh mulakan ya, Puan KPPK. Ya, Okey. sila. Okey, terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Puan Zuriah binti Muhammad, KPPK TMK, Sektor Pembelajaran JPN Kelantan. Yang berusaha Encik Zakaria bin Hassan, KPPK TMK, Sektor Pembelajaran JPN Kelantan. Pegawai-pegawai Sektor Pembelajaran JPN Kelantan, pegawai-pegawai DPPD, Cikgu Saiful Nizan bin Cik Ismail serta semua rakan guru yang turut hadir pada sesi pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kehadrat ilahi atas izinnya kita dapat bersama-sama mengikuti sesi pada pagi ini yang bertajuk perkongsian amalan terbaik inovasi dalam PDP. Okey, terima kasih saya ucapkan juga atas kehadiran semua untuk meluangkan masa menyertai sesi pada pagi ini, dan sebarang soalan atau cadangan boleh ditinggalkan di ruangan komen sepanjang sesi ini berlangsung. Okey, saya selaku moderator pada pagi ini mengucapkan selamat datang kepada semua peserta dan juga penceramah, dan saya buka sesi webinar pada pagi ini dengan membawakan satu isu yang sangat menarik serta relevan, juga sesuai dan menepati keperluan semasa kita pada masa sekarang ya. Okey, so kita sedia maklum bahawa institusi pendidikan antara sektor yang tidak dinafikan memang menerima kesan yang agak besar sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP yang telah dilaksanakan ataupun dikuatkuasakan sejak 18 Mac 2020 yang lalu. Sudah 2 tahun bagi mengekang jangkitan COVID-19 di negara kita. Okey, namun jika kita lihat kali ini dari aspek sudut yang positif, alhamdulillah situasi ini tidak menjadi penghalang, malah menjadi pemangkin kepada para guru kita untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif serta memanfaatkan penggunaan teknologi yang ada demi memastikan proses pembelajaran anak-anak murid kita tidak terabai sepanjang tempoh PKP berlangsung. Okey, jadi PDP telah mengalami banyak perubahan. Okey, maka bagi menangani perubahan dalam inovasi PDP ini, guru-guru kita perlu menguasai teknologi yang sentiasa berubah dan berkembang di samping meningkatkan lagi ilmu pengetahuan dan kemahiran yang sesuai. Okey, tanpa pembinaan ilmu dalam inovasi PDP ini, saya rasa matlamat yang kita sasarkan agak sukarlah untuk dicapai, tapi kerana sebenarnya proses PDP ini memerlukan pelbagai kaedah dan pendekatan yang disesuaikan dengan keperluan lokasi sekolah dan juga keperluan murid. Okey, justru pada sesi pagi ini kita akan bincangkan tentang amalan-amalan terbaik yang boleh dilaksanakan dalam PDP. Okey, dan kita bertuah kerana pada hari ini penceramah kita merupakan seorang pendidik yang merupakan johan guru inovatif Sekolah Rendah Peringkat Negeri Kelantan bagi tahun 2017 hingga 2021. Okey, so kita berkenalan dulu dengan penceramah yang saya maksudkan, iaitu Cikgu Saiful Nizan bin Cik Ismail daripada SK Raja Bahar, Kota Baru, Kelantan. Okey, so Cikgu Saiful Nizan merupakan guru cemerlang biji 44 yang mengajar di SK Raja Bahar, Kota Baru, yang banyak terlibat dengan tugasan-tugasan dan sumbangan yang berkaitan dengan bidang kepakaran lah. Okey, antaranya di pelbagai peringkat, sama ada di peringkat sekolah, daerah maupun kebangsaan dan juga antarabangsa. So antara pencapaian yang pernah dicapai oleh Cikgu Saiful, iaitu kalau di peringkat sekolah, yang terkini antaranya adalah sumbangan dalam Digital Maker Hub pada tahun 2019 dan juga Mathematics Corner untuk 2020, serta manakala di peringkat negeri, Cikgu Saiful merupakan guru terlibat dalam Excellent Teacher Conference pada tahun 2020, serta Innovation Conference State of Kelantan dan juga Kolokium Inovasi Pegawai Perkhidmatan Cemerlang bagi tahun 2021.
yang dianjurkan oleh JPN Kelantan. Lebih membanggakan, di peringkat kebangsaan, Cikgu Saiful banyak terlibat beberapa tahun. Saya bacakan yang terkini ya. Antaranya tahun 2020, pelibatan dalam ICANN Children Global Summit Singapore, dan juga merupakan pembentang dalam New Academia Learning Innovation 2020, serta pembentang bagi SKIK 2021 dan juga pembentang dalam the Third International Conference in Science, Technology, Engineering and Mathematics ICS STEM 2021 yang dianjurkan oleh UMT dan juga Pusat STEM Negara. Antara lain juga program yang turut terlibat adalah bagi tahun terkini, iaitu dalam program latihan International Webinar Series How to be better harness the potential of technology in learning mathematics, dan juga ALCOC ICT Volunteer Virtual Training for Teacher in the APAC region, yang dianjurkan di peringkat antarabangsa lah. Seterusnya Cikgu Saiful juga banyak menghasilkan penyelidikan kertas dan juga penulisan profesional sepanjang tahun 2013 hingga tahun 2021. So antaranya yang terkini adalah yang bertajuk Fraction Adventure Game Mobile Phone Apps pada tahun 2021 dan juga Sol Detector Sensor juga pada tahun yang sama. So Cikgu Saiful banyak menerima anugerah-anugerah juga sepanjang tahun 2013 dan juga 2021 di peringkat antarabangsa. Contohnya yang terkini adalah Special Award Environment Impact International Virtual Expo in Innovation Product and System Design Soil Detector Sensor, dan juga anugerah emas bagi International Virtual Expo of Innovation Product and System Design I2K, dan juga anugerah yang sama Gold Award untuk International Virtual Expo of Innovation Product and System Design for Soil and Detector Sensor. So berdasarkan pencapaian-pencapaian yang telah diperoleh oleh Cikgu Saiful Nizam ini, maka hari ini kita cuba kongsikan apa yang telah dijadikan sebagai amalan terbaik oleh Cikgu Saiful Nizam sebagai panduan dan juga perkongsian lah untuk kita sama-sama kembangkan potensi yang ada pada diri masing-masing supaya kita dapat menambah baik amalan PDP dalam bidik darjah untuk manfaat oleh anak-anak murid kita. So tanpa melengahkan masa, saya menjemput Yang Berusaha Cikgu Saiful Nizam bin Cik Ismail daripada SK Raja Bahar, Kota Baru Kelantan, untuk membuat perkongsian amalan terbaik inovasi dalam PDP. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Hello, cubaan suara. Dengar tak? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Puan Moderator, Dr. Anis ya. Yang Berusaha Puan Zuria binti Muhammad selaku KPPK TMK dan juga merangkap penyelaras Anugerah Guru Inovasi peringkat JPN. Yang dihormati kepada penyelaras inovasi pegawai-pegawai PPD seluruh negeri Kelantan, dan yang dikasihi semua guru-guru yang hadir pada pagi ini. Saya ditugaskan untuk diamanahkan untuk berkongsi amalan terbaik inovasi dalam PDP yang menjurus kepada anugerah guru inovasi sambutan Hari Guru. Kalau kita tengok banyak anugerah pertandingan-pertandingan inovasi yang yang telah dianjurkan, sama ada di peringkat KPM ataupun di IPG dan juga NGO-NGO yang lain, universiti-universiti lain. Tapi hari ini khas untuk bagaimana dokumentasi ataupun langkah-langkah untuk kita menyediakan dokumen untuk anugerah guru inovatif peringkat sambutan Hari Guru. Saya sediakan hari ini Word saja. Sekejap ya.
Okey cikgu. Ini contohlah cikgu ya. Saya kongsi dokumentasi bagaimana untuk penulisan untuk anugerah guru inovatif peringkat negeri ataupun peringkat kebangsaan. Inilah format dia. Kalau cikgu pergi pertandingan inovatif yang lain, lain format dia. Tapi hari ini khas untuk sambutan Hari Guru peringkat negeri Kelantan ataupun peringkat kebangsaan kalau cikgu terpilih. Okey, saya tunjukkan ini adalah muka depan ya. Kalau cikgu nak menulis nanti, okey, ada Kementerian Pendidikan Malaysia, kena ada kategori apa yang cikgu masuk, kategori individu atau individu sekolah menengah ataupun kategori kumpulan. Lepas tu cikgu letaklah tajuk dekat depan tu. Okey, tajuk inovasi cikgu tu mesti yang ringkas dan juga yang nama panjang lah supaya apabila penilai nak tengok tajuk kita tu, oh dia faham T2P tu apa. Dan nama cikgu, okey, sekolah dan juga tulislah di situ Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan sebab masa Puan Suriah bentang pada minggu lepas, dia bagi tahu bahawa cikgu-cikgu yang masuk menyertai pertandingan ni tak tulis jabatan negeri mana. Jadi dia tak tahu, confused lah, susah untuk mereka untuk cari. Yang ni penyertaan daripada negeri mana. Jadi cikgu tulislah Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Saya kongsikan sikit cikgu, inovasi saya bermula pada tahun 2017. Ini ialah inovasi Damlu, ya, khas untuk anugerah guru inovatif untuk sambutan Hari Guru lah. Okey, saya menang Johan peringkat negeri Kelantan lah. Ini ialah inovasi Damlu. Bagaimana saya buat satu aktiviti permainan untuk mengajar topik mencari luas segitiga. Okay, pada tahun 2018, saya telah membuat satu lagi inovasi iaitu papan seberguna eksplorasi nombor yang merupakan Johan Negeri Kelantan kategori individu sekolah rendah dan juga naik Johan peringkat kebangsaan. Pada tahun 2019, okey, saya teruskan dengan inovasi saya dalam topik I2K iaitu isi padu kubus dan kubot. Okey, pada tahun 2018 saya Johan juga untuk peringkat negeri Kelantan kategori individu sekolah rendah. Dan juga saya juga adalah pemenang untuk anugerah penyelidikan kajian tindakan daripada EPRD untuk inovasi I2K ni. Dan pada tahun 2020 saya membuat satu lagi inovasi yang berkaitan dengan iRobot K iaitu bagaimana untuk murid-murid belajar koordinat melalui aktiviti penerokaan di dalam PDC Matematik. Okey, tapi tahun 2020 ni sambutan Hari Guru peringkat kebangsaan peringkat negeri tak buat kan. Okey, jadi tak ada lah piala dia. Yang ni lah anugerah ikon guru TMK. Dia sebenarnya kalau kita buat inovasi ni dia berkait-kait juga dengan pencalonan-pencalonan untuk kategori-kategori yang lain. Okey. Pada tahun 2020 format untuk pemenang untuk anugerah guru inovatif peringkat negeri kebangsaan ni hanya untuk Johan saja cikgu ya. Jadi tak adalah naik Johan ataupun tempat ketiga. Sebab pada tahun 2020 ni kita telah bertukar pemimpin yang baru. Jadi format pertandingan pun berubah. Ya, tapi masa tahun 2020 tu saya dapat panggilan lah daripada juri mengatakan bahawa saya top 2 lah bertanding dengan cikgu di negeri Perak. Tapi masa tu hanya Johan saja. Jadi Johan pada tahun 2020 ni individu sekolah rendah jatuh kepada negeri Perak. Okey, pada tahun 2021 saya kembangkan I2K saya, inovasi I2K saya dengan saya buat satu lagi aplikasi. Okey, cuma dapat Johan juga negeri Kelantan dan tak ada nasib lah untuk ke peringkat kebangsaan. Okey, cikgu saya di sini saya kongsikan apa yang cikgu-cikgu perlu masukkan dalam penulisan cikgu ya. Okey. Pertama, kategori kandungan, kategori pertandingan. Cikgu kena buat isi kandungan macam ni supaya senang juri untuk lihat dokumentasi kita. Muka surat berapa? Kalau nak tengok objektif inovasi kita, muka surat berapa? Jadi kalau macam kita nak buat kajian tindakan kan, ada isi kandungan dia. Dan juga kalau kita nak buat tesis kan, ada isi kandungan dia supaya memudahkan juri untuk lihat dokumentasi kita. Okey, cikgu kena ada letak satu lagi objektif. Objektif ni kalau boleh cikgu letak dua lah. Apa objektif inovasi tu kepada murid dan juga inovasi tu kepada guru matematik sendiri. Kalau cikgu mengajar bahasa Melayu, okey, apa objektif inovasi tu kepada guru bahasa Melayu. Okey, kumpulan sasaran maksudnya siapakah inovasi ni
digunakan untuk siapa? Untuk murid-murid kategori apa? Lepas ni saya kembangkan apa maksud kumpulan sasaran tu. Latar belakang, cikgu cerita sikit latar belakang mengenai inovasi yang cikgu buat. Seterusnya cikgu kena kaitkan, kena masukkan isu atau masalah yang ditangani oleh bahan inovasi. Dekat sini saya untuk inovasi yang tahun 2022 ni, saya dah senaraikan 5 masalah yang boleh ditangani oleh bahan inovasi saya tu. Jadi kalau cikgu ada 3, cikgu buatlah, tak apa. Yang penting adalah apa yang inovasi tu dapat menyelesaikan masalah apa. Okey. Seterusnya, huraian inovasi. Bab 8 ni huraian inovasi. Cikgu boleh cerita pasal inovasi cikgu. Kalau inovasi cikgu berbentuk teknik, contohnya sifir di jari. Cikgu buatlah video berkenaan bagaimana nak guna sifir di jari. Okey. Untuk inovasi saya ni ada 2 kategori dia. Inovasi bahan, maksudnya bahan yang fizikal yang boleh guna secara hands on. Di sini ada papan, roda pecahan, model kek 3D dan saya ada 7 bahan mawujud. Seterusnya ialah inovasi digital. Okey, kalau cikgu mahir, cikgu boleh buat inovasi digital. Inovasi digital tu maksudnya aplikasi, apps yang cikgu hasilkan untuk menangani masalah yang cikgu kaji tu, inovasi tu, intervensi yang cikgu buat. Okey, dan seterusnya cikgu kena nyatakan cara inovasi tu digunakan satu persatu. Contohnya menghitung operasi tambah dan tambah pecahan wajah, pecahan wajah menggunakan model kek 3D. Cikgu kena buat tutorial bagaimana juri-juri lihat. Dia nak tengok, okey, kalau sebab kita sekarang ni kita tak present kan. Jadi masa 2018 tu saya dengan tim GPN Kelantan pergi ke BPK untuk present, bawa bahan-bahan mawujud kita ni naik flight. Tapi masa sekarang untuk tahun 2020 dibenarkan buat video selama maksimumnya 20 minit. Okey, cikgu terangkanlah kat situ. Tapi di dalam dokumentasi cikgu kena terangkan juga langkah demi langkah. Okay, kalau saya ada cara inovasi digunakan ni ada 10. Jadi 10 lah perkara yang cikgu kena tulis langkah-langkah dia. Okey, di dalam penulisan dokumentasi juga cikgu perlu tulis, nyatakan kos bagi menghasilkan bahan inovasi yang cikgu buat. Okey, seterusnya keberkesanan inovasi kepada pengajaran dan pemudahcaraan. Okey, apa yang impact daripada yang cikgu buat inovasi tu. Okey, mungkin meningkatkan kepesanan dalam PDP cikgu, dapat mengurangkan kos, penyibatan masa, cikgu kena huraikan. Kalau ada cikgu boleh senaraikan banyak lagi, saya buat 3 saja. Kalau cikgu ada idea lagi, buatlah seberapa banyak yang cikgu ada. Ada idea tu kan? Okey, seterusnya ialah potensi untuk disebar luas kepada pihak lain. Yang ini pun ada markah. Contohnya cikgu melalui musyarat kan, cikgu nyatakan bahawa inovasi ni macam mana boleh guna. Okey, seterusnya mungkin cikgu share di dalam grup Telegram, di Facebook ataupun kalau cikgu ada Play Store, itu satu cara untuk kita berkongsi kepada cikgu-cikgu di seluruh Malaysia. Janganlah cikgu letak dalam Play Store lepas tu cikgu berbayar. Jadi orang tak nak guna. Cikgu letaklah free sebagai amal jariah. Okey, seterusnya bahan sokongan. Okey, bahan sokongan cikgu letaklah muka surat di belakang tu. Kalau cikgu nak lagi baik penulisan cikgu tu, cikgu letaklah rujukan. Kalau kita nak buat kajian tindakan kan, kita kena baca literature review, orang ni cakap apa tentang masalah yang kita buat. Jadi senaraikan rujukan. Kalau tak ada pun tak apa, sebab dalam format yang BPK bagi untuk anugerah guru inovatif tu tak ada perujukan. Kalau cikgu letak lagi bagus. Sebab lepas ni cikgu akan buat kajian tindakan juga. Jadi inovasi dan kajian tindakan lebih kurang sama. Okey. Cuma inovasi ni dia lebih kepada tutorial bagaimana kita nak gunakan inovasi tersebut kepada murid-murid kita. Okey, jadi penting cikgu borang soal selidik. Okey, yang Puan Zuriah bagi tahu sekurang-kurangnya 10 orang murid ke atas. Janganlah cikgu buat soal selidik ni untuk bagi kepada 5 orang murid saja. Sama juga ujian pra dan ujian pasca pun cikgu buatlah untuk minimum dia 10 orang. Kalau boleh buatlah dalam 15, 20. Lebih ramai lebih baik. Okey, seterusnya. Dalam dokumentasi cikgu tulislah apa tu? Cikgu letak video.
video inovasi cikgu. Ini yang untuk yang tahun ni saya dah buat video. Okey, lepas tu cikgu letak QR code and then link untuk juri tu tengok video yang kita persembahkan. Okey, seterusnya inilah laporan A yang cikgu perlu isi jika cikgu nak masuk anugerah guru inovatif ni. Okey, cikgu tandakan individu kategori cikgu yang bertanding, kumpulan ke, individu prasekolah ke, dan nama calon, nombor kad penalan, jantina. Okey, borang ni Puan Zuriah dah bagi ya. Mana pak kena kasut ni ke budak sekolah. Seterusnya adalah laporan B. Laporan B ni cikgu kena letak pengesahan maklumat calon. Letaklah nombor IC cikgu depan dan belakang. Okey, dan jika cikgu mewakili negeri untuk peringkat kebangsaan, barulah ditandatangan oleh pengarah. Boleh. Okey, laporan C. Nak pergi jalan-jalan nak pergi PJ lah. Nak kita boleh guna belakang. Ada PJ pun boleh. Cikgu boleh tutup mic tak? Okey, laporan C. Laporan C lah penting, paling penting . Okey, yang A pun penting juga, B pun penting juga. Kalau tak ada tu tak masuk, tak lulus lah, tak lengkap lah syarat pertandingan kita. Okey, laporan C, dokumentasi bagaimana kita nak menulis. Okey. Yang ni saya buat tajuk. Okey, tajuk apa maksudnya T2P tu, maksudnya tambah dan tolak pecahan. Apa nama yang nama panjang dia supaya juri tahu. Lepas tu cikgu letaklah gambar yang berkaitan dengan inovasi cikgu disediakan oleh siapa, sekolah dan Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Okey, saya go through dengan lebih detail. Okey, cikgu tulislah kategori pertandingan apa. Okay, tajuk inovasi cikgu nyata kat sini. Sinopsis inovasi. Sinopsis tu maksudnya macam abstrak lah. Kalau kita baca buku kan, di belakang buku tu ada sinopsis. Maksudnya keterangan ringkas mengenai inovasi yang kita buat. Okay, yang ni saya merahkan ni supaya nak bagi highlight kepada cikgu. Nanti dalam penulisan kalau cikgu nak hantar, cikgu hitamkan semula ya. Okay, contohlah untuk apa inovasi ni. Okay, adakah ia juga untuk cikgu? Okey, lepas tu kenapa cikgu awak buat inovasi ni? Mungkin untuk membantu murid belajar dengan lebih mudah dengan bahan konkret. Okey, cikgu cerita juga jenis inovasi yang cikgu hasilkan. Okey. Kenapa cikgu buat? Mungkin untuk menarik minat murid secara aktif belajar matematik di dalam kelas kan, dan juga meningkatkan daya imajinasi mereka. Sebab kalau murid belajar melalui secara maujud dan konkret, dia lebih senang ingat. Okay. Sebab pecahan ni kalau kita ajar secara abstrak 1/2 tambah 1/4, murid pun pening. Kalau nombor bulat senang, kalau pecahan dia lain sikit. Okey, ceritalah di situ sinopsis cikgu, dan tajuk pecahan ni adakah mengandungi dalam terdiri daripada kurikulum yang DSKP yang cikgu ajar di sekolah tu. Kalau tidak melibatkan tajuk dalam DSKP yang cikgu ajar tu, automatik inovasi cikgu tu terbatal lah. Okey, menyokong sukatan pelajaran matematik sekolah rendah. Okey, seterusnya apa permasalahannya jika murid tak faham nak buat tambah dan tolak pecahan? Cikgu kena tulis kat situ. Okey. Seterusnya inovasi ni dia dapat mengatasi masalah murid apa? Okey, murid suka untuk menggambar. Cikgu kena tahu apakah masalah-masalah yang murid hadapi sebelum cikgu buat intervensi ataupun membuat inovasi tersebut. Okey, seterusnya adalah objektif inovasi. Kalau boleh cikgu buat 2 lah. Objektif inovasi kepada murid. Saya buat tu kenapa? Okey, untuk menarik minat murid tentang STEM, terutamanya sains dan teknologi dan matematik, membantu meningkatkan daya imajinasi penerokaan dalam kalangan murid untuk belajar secara aktif sambil bermain. Kalau untuk guru matematik, apa faedahnya kalau saya buat inovasi itu kepada guru-guru matematik? Jadi guru dapat menggunakan pendidikan belajar melalui bermain. Jadi apa lagi? Cikgu senaraikanlah. Kalau cikgu dapat senaraikan banyak, lagi bagus. Saya dapat fikir 4 je. Okey, mungkin cikgu-cikgu yang lain kat luar tu mungkin ada lagi banyak idea, baguslah. Boleh tambah-tambah lagi. Okey, kumpulan sasaran. Kumpulan sasaran inovasi cikgu ni untuk pelajar apa? Mungkin pelajar yang pemulihan,
pelajar yang memerlukan pengukuhan dan pelajar yang memerlukan pelajar yang cemerlang untuk kebat kan. Tapi untuk inovasi saya ni saya buat 3. Saya cater 3 sekali supaya wujudnya pembelajaran terbeza. Setiap murid kita tahu dalam kelas kita ada yang murid pemulihan, pengukuhan, penggayaan. Jadi bahan-bahan yang kita buat tu biarlah bersesuaian dengan murid pemulihan pemulih guna, murid yang sederhana pemulih guna, murid yang cemerlang pun boleh guna. Ini markah lebih banyak kepada sinilah. Kalau cikgu tulis untuk mengatasi kebat saja. Jadi maksudnya penggunaan inovasi cikgu tu tidak menyeluruh. Seterusnya latar belakang. Cikgu ceritalah tentang belakang cikgu sikit. Cikgu ni telah mengajar berapa lama. Lepas tu cikgu kenalah cari sikit baca sikit bacaan-bacaan berkenaan dengan artikel-artikel yang kat luar tu. Lepas tu cikgu kodekan dalam penulisan cikgu. Macam kita nak buat degree kan tu kan. Lepas tu cikgu ceritalah dekat latar belakang ni, cikgu ceritalah cikgu start pada bila. Buat inovasi tu pada bila. Pada awal tahun 2020 saya dah idea-idea nak buat satu inovasi. Lepas tu cerita balik pada bulan Mac, step by step lah sehinggalah inovasi cikgu tu terhasil. Pada bulan Jun cikgu buat apa aktiviti yang cikgu buat, penambahbaikan pada bulan Ogos. Seterusnya sebab inovasi ni bukan cikgu buat 3 hari jadi maksudnya 2 tahun sebelum ni kita dah buat, tapi kita tidak memasuki mana-mana pertandingan. Itu syarat untuk anugerah guru inovatif untuk sambutan peringkat Hari Guru KPM. Kalau nak masuk pertandingan inovasi yang lain boleh teruskan. Tapi yang ini perlu kita masukkan dalam masuk bertanding dalam peringkat KPM. Lepas dah dapat result dia, kalah atau menang, barulah cikgu masuk ke pertandingan yang lain. Seterusnya cikgu letaklah gambar. Gambar ni sebab kita sekarang kita tak boleh pergi bentang present secara mawjud, secara bersemuka, jadi cikgu letaklah gambar supaya dapat menarik juri tu. Dalam kotak tu ada apa? Inilah inovasi-inovasi yang saya buat. And then seterusnya masalah yang ditangani oleh inovasi tu. Jika saya buat ni, apakah masalah murid yang saya dapat cater? Selesaikan. Contohnya apa? Murid suka untuk menggambarkan secara visual bagaimana proses tambah dan tolak pecahan berlaku. Jadi cikgu huraikanlah sedikit. Seterusnya yang ni pun masalah yang dapat diatasi oleh inovasi lah. Cikgu senaraikanlah berapa, and then cikgu huraikan. Seterusnya huraian inovasi, bentuk inovasi, cikgu kena nyatakan inovasi cikgu tu dari segi teknik, dari segi bahan, fizikal ataupun inovasi digital. Di sini cikgu ceritakan secara terperinci apa-apa yang cikgu buat tu. Contoh saya buat model kek, kad pecahan berwarna, domino pizza, jigsaw puzzle, macam-macam saya buat kat sini. Jadi cikgu letakkan satu gambar supaya juri tu tahu, inilah inovasi yang kita buat. Inovasi bahan, cikgu ceritalah satu demi satu. Papan roda pecahan, apa yang cikgu buat, bahan-bahan yang cikgu gunakan untuk buat papan roda pecahan ni. Cikgu nyatakan kat situ dengan secara detailnya. Sebab apabila kita senaraikan secara detail, nanti kita nak buat kos untuk penghasilan inovasi ni, kita tahulah mountain board ni berapa ringgit, kertas A4 berapa ringgit, double sided ni berapa ringgit. Ini letakkan gambar. Seterusnya yang ni model 3D, cikgu guna apa? Glossy paper. Lepas tu cikgu ini rajah lah. Kalau cikgu ada rajah, apa model-model yang cikgu buat, keterangan cikgu masukkan je. Ini adalah model kek yang saya buat. Seterusnya. Ini kek yang dah siap. Kad pecahan pelbagai warna. Yang ni pula elemen yang yang ketiga pula. Jadi setiap yang cikgu buat tu, cikgu nyatakan bahan-bahan yang cikgu gunakan. Saya pergi semitas lalu. Ini papan apresiasi tambah, tolak dan pecahan. Apa yang saya buat, saya kongsikan.
masukkan secara detail. Apa yang saya buat dalam tu, kita kena letakkan gambar. Okay, jigsaw puzzle. Okay, saya masukkan gambar jigsaw puzzle, kad domino pecahan. Okay, seterusnya kad imbasan AR. Inovasi digital. Okay, untuk inovasi digital, cikgu ceritalah apps yang cikgu buat tu ada berapa peringkat yang boleh main. Okay, macam mana nak dapatkan aplikasi tu, daripada mana, daripada Play Store, cikgu ceritalah. Okay, yang ni keterangan ringkas dulu sebab nanti ada pula bagaimana inovasi tu dijalankan. Yang tu baru detail. Jadi cikgu cerita dulu. Okay, contohnya saya buat aplikasi Android Fraction Augmented Reality. Cikgu letaklah gambar. Okay, budak scan. Okay, ada kad dia. And then cerita sikit animasi dia kat sini. Seterusnya, cara inovasi yang digunakan ini ialah detail. Cikgu kena tulis. Okay, contohlah menghitung operasi tambah pecahan wajah. Okay, menggunakan model kit 3D melalui aktiviti penerokaan. Jadi cikgu kena, maksudnya cikgu kat sini cikgu buat tutorial bagaimana juri tu boleh tahu. Okey, murid memilih sekepingkat soalan. Kalau ada gambar, cikgu pula lah bergambar. Okey, sempat lagi cikgu ya. Murid memilih potongan kek yang mana, 1/4, 1/2. Cikgu buatlah secara detailnya supaya juri tahu proses bagaimana digunakan. Letaklah gambar and then scan me. Maksudnya tonton video tutorial. Kalau tak faham juga, juri tak faham juga apa yang kita tulis tu, kita letaklah satu QR code, juri tengok video yang menilai melalui video yang kita buat. Okay. Kalau cikgu ada banyak banyak aktiviti, cikgu kena buat banyaklah tutorial dia. Okay, yang ni untuk yang kemahiran yang kedua, okay, saya letak video. Yang ini untuk kemahiran yang ketiga, saya letak video. Okey, seterusnya, okay, ini sama juga tutorial untuk yang kemahiran yang permainan yang ke-6. Okey, permainan yang ke-7, yang ni ada gambar, letaklah video juga supaya juri dapat, kalau dia tak faham yang kita baca tu, dia dapat tonton video tu. Okey, letak bukti gambar. Gambar ni maksudnya kita bukan buat tipu-tipu lah. Kita memang betul-betul inovasi tu kita jalankan, kita buat di sekolah. Letaklah gambar. Okay. Seterusnya, okay, yang ini permainan komunikasi. Kalau cikgu buat apps, cikgu cerita juga. Okay, muat turun dekat mana, klik pada logo bila kita dekat skrin telefon, bila kita dah install. Okay, pemain boleh, setiap tu kita kena perincikan. Okay. Ada menu penerangan. Okay. Dan kalau juri tak faham juga, kita letaklah video. Letaklah video kat sini. Suruh mereka scan lah. Okay, seterusnya bagaimana nak guna AR ni. Okay, cikgu kena letak step by step lah supaya juri faham. Apakah inovasi yang kita buat tu. Okay, seterusnya kos bagi menghasilkan inovasi ini. Okay, inovasi ni saya buat satu set, saya buat 3 set tapi cikgu bincangkan kos untuk menghasilkan satu set saja. Okay, letaklah model kek yang 3D tu cikgu guna apa? Kertas, gam uhu, senaraikan berapa. Okay, papan mini tu berapa ringgit, cikgu beli berapa ringgit. Okay, kad jigsaw tu, plastik laminate cikgu beli berapa. Okay, seterusnya kotak-kotak yang cikgu guna tu cikgu senaraikan juga. Okey, nak murah beli kat Shopee. Okey, jadi cikgu kena nyatakan jumlah kos satu set T2P tu berapa. And then cikgu bandingkanlah dengan harga di pasaran ya. Okey, harga di pasaran kalau beli ni berapa dan cikgu dapat penjimatan berapa. Seterusnya keberkesanan inovasi kepada pengajaran dan pemudahcaraan. Okey, di sini pun cikgu nyatakan sebelum cikgu buat tu dan selepas yang cikgu buat intervensi atau inovasi yang cikgu nyatakan. Okey, contohnya peningkatan keberkesanan dalam PDPC. Okey, saya bagi soal selidik. Okey, yang ni cikgu kena buat graf lah. Soal selidik tu cikgu kena analisa setiap item. Contohnya saya buat 10 item. Okey, tandakan saya bagi borang ni kepada murid seramai 15 orang. Setuju, tidak setuju,
tidak pasti. Jadi item pertama, adakah cikgu kena buat satu instrumen berkenaan dengan inovasi cikgu tu. Okay, ini menyatakan bahawa adakah murid tu seronok ataupun inovasi kita tu boleh guna, budak faham. Okay, jadi murid tandalah. And then kita analisa, buat satu jadual dan juga dalam bentuk graf. Okay, yang ini ialah analisa item soal selidik. Okey, cikgu nyatakan berapa persen yang bersetuju, yang tidak pasti tu berapa, tidak setuju tu berapa untuk setiap item. And then cikgu ulaskan sikit. Okey, 86.7% ni kenapa, dan ke atas responden memberikan respon yang positif. Jadi cikgu kena analisa lah setiap item tu. Kalau bukan setiap item pun, ambil lah item-item yang penting. Contohnya item 7 kan, item yang ada yang tidak pasti tu kenapa, murid yang ni dua orang ni tidak pasti tu kenapa, cikgu kena ulaskan kat situ. Okey, letak juga gambar. And then selepas itu cikgu buat satu lagi. Ni saya? Hello? Ada pertanyaan ke? Teruskan dulu Tu. Okey. Seterusnya analisa dokumen. Itu ujian pra dan ujian pasca. Okey, contohnya inilah latihan yang saya bagi kepada murid saya. Jadi inilah analisis dokumen ujian pra dan ujian pasca. Cikgu buat. Okey, cikgu bagi kepada murid ujian pra murid yang pertama, ujian pasca murid yang pertama. Jadi cikgu kena pasti apakah masalah-masalah murid dengan membuat analisis dokumen. Daripada 2 markah selepas intervensi yang kita buat, murid ni dapat 8 markah. Maksudnya ada peningkatan di situ. Okey. Kenapa tak dapat 10? Mungkin ada kekeliruan bila kita semak tu. Okey, mungkin didarab dengan 3, darab dengan 2, tersalah darab. Okey, ada juga macam tu. Okey, seterusnya cikgu nyatakan dapatan tu. Okey, saya nyatakan dapatan di sini, merah ni maksudnya murid-murid pemulihan yang saya bagi. Ya, kuning ni maksudnya murid-murid yang sederhana. Yang hijau ni ialah murid-murid yang cemerlang. Saya bagi markah dia, ujian pra, soalan 1, 2, 3 dan 4, apakah result dia. Dan seterusnya ujian pasca, selepas itu apakah result dia. Adakah terdapat peningkatan ataupun sama je, ataupun dapat penurunan lagi. Maksudnya kalau turun tu, maksudnya murid tu memang tak faham lah. Okey, daripada 2 dapat jadi 1. Maksudnya murid tu memang ada masalah di situ tu. Okey, lepas tu cikgu huraikan lagi. Okey, setiap murid tu kenapa dapat markah macam ni. Mungkin cikgu interview dia lah. Okey, dan seterusnya cikgu buat graf supaya nampak di situ. Okey, murid pertama daripada ujian pra dapat 2 markah. Okey, murid yang seterusnya ujian pasca dapat 7 markah. Jadi juri nak tengok peningkatan impact yang kita buat daripada inovasi yang kita hasilkan tu. Okey, seterusnya cikgu bagi tahulah pengajaran terbeza, cikgu search dekat internet apa tu pengajaran terbeza, kaitkan dengan inovasi yang cikgu buat tu. Okey. Letak gambar hasil temu bual dengan murid. Okey, saya tanya murid, okey, apakah selepas dia guna tu, tanyalah sikit. Suruh dia berkomunikasi sikit. Okey, lepas tu cikgu ambil lah dekat internet, baca sikit, kaitkan dengan aspirasi dengan dasar-dasar pendidikan. Okey. Okey, ini hasil temu bual yang kedua, temu bual yang ketiga, temu bual yang keempat, temu bual yang kelima. Okey, seterusnya ialah yang mana ni? Okey. Impact yang kedua. Impact yang kedua ialah pengurangan kos operasi penelitian matematik. Of course lah kan, kalau kita buat tu BBM tu mestilah lebih murah daripada bahan-bahan yang terjual di pasaran. Jadi cikgu bagi tahulah, okey, ia membantu kos keuangan panitia untuk membeli bahan-bahan tu. Okey. Penjimatan masa. Ya, of course lah kalau kita dah buat inovasi ni, okay, inovasi ni kita boleh guna untuk tahun depan pula, untuk tahun-tahun yang berikut. Kan? Kita dah tak payah fikir dah, nak buat lagi lah. Cuma kita tambah baikkan lagi apa yang tambah baikkan inovasi kita tu berdasarkan keperluan murid-murid kita masa akan datang lah. Jadi secara tidak langsung ia dapat menjimatkan masa kita lah menyediakan bahan-bahan tu sebab kita dah buat awal kan.
Okey, potensi untuk disebarluas kepada pihak lain. Okey, macam hari inilah saya berkongsi dengan cikgu-cikgu apa itu inovasi T2P. Jadi cikgu nyatakan kat sini, okey, dan seterusnya letaklah gambar. Okey, perkongsian inovasi dalam penelitian matematik. Kalau cikgu nak buat huraian bila cikgu buat ini cikgu type lah. Okey. Cikgu share dalam grup Telegram. Okey, cikgu letak gambar. Okey. Seterusnya cikgu letak di laman Facebook. Cikgu letak gambar yang cikgu post kat pillar. Okey, letak juga perkongsian di dalam Play Store sebab tidak semua inovasi yang cikgu-cikgu buat ni cikgu kongsi dalam Play Store. Jadi mungkin ini satu bonus lah sebab kita share kepada seluruh cikgu-cikgu di Malaysia untuk guna. Okey. Seterusnya rujukan. Rujukan ni kalau cikgu tak buat pun tak apa, tapi kalau cikgu buat lebih baiklah saya rasa sebab nanti kalau nak buat kajian tindakan terus je ambil yang cikgu terus dah buat tu. Dan seterusnya ialah okey. Dan laporan belakang lah kalau cikgu nak letak borang soal sidik seramai 15 orang tu cikgu scan. Cikgu nak letak analisis dokumen pra dengan post cikgu letak, cikgu scan. Letak dekat belakang ni. Okey, itu saja untuk perkongsian dokumentasi saya untuk penulisan bagaimana kriteria-kriteria yang juri mahukan. Okey, mungkin tidak sempurna. Cikgu-cikgu di luar sana lagi hebat dalam segi penulisan. Ya, tapi yang ni pun saya ambil masa lama juga nak buat ni, penulisan sebegini, macam nak buat tesis pula. Okey, video ni lepas ni saya kongsikan video. Okey, saya kongsikan video bagaimana video mungkin tidak memenuhi permintaan juri tapi sekadar saya nak tunjuklah. Okey, boleh saya tunjuk ke? Kak Zul? Boleh. Cikgu Saiful, silakan. Ya. Cikgu Saiful. Ya saya. Dalam chat tu ada soalan. Okey, saya pergi chat dulu ya. Okey, saya Assalamualaikum. Dan Cikgu Rosita tu angkat tangan Okey. Ada satu soalan sebaiknya berapa lama tempoh untuk kita buat analisa untuk satu-satu item. Okey, contohnya cikgu dah bagi pra ujian. Okey. Pra ujian tu sebelum cikgu melaksanakan inovasi yang cikgu buat di dalam kelas. Okey, mungkin dalam tempoh sebulan ataupun 2 bulan lepas cikgu melaksanakan intervensi dengan murid tu, cikgu bagilah pula ujian pasca pasal soalan pasal ujian tu. Soalan yang samalah. Okey, soal sidik untuk pelajar, boleh kan guna Google Form? Boleh cikgu guna Google Form tapi cikgu kena bagilah responses tu kan. Tunjukkan dalam dokumentasi tu. Boleh juga. Okey. Ada cikgu yang tanda angkat tangan tadi. Siapa ya? Cikgu Rosita. Cikgu Rosita. Rosita Mak Ali. Okey, ada pertanyaan? Tak ada dah. Okey, seterusnya saya nak tunjuk, boleh simpan soalan lagi. Lepas ni boleh tunjuk. Saya nak tunjuk video yang saya hasilkan. Okey, saya tak pastilah bahawa video ni perfect ke apa, tapi sekadar perkongsian saya. Kalau cikgu nak tengok pun boleh. Video ni selama 19 minit. Lama ni 19 minit. Sebab format tahun ni BPK bagi tahu, penganjur bagi tahu boleh buat maksimum 20 minit kan. Okey. Saya tunjukkan video saya.
Okey, saya rasa setakat tu dulu perkongsian saya. Okey, kalau cikgu-cikgu ada apa-apa lagi